Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sambil anda menikmati pemandangan pemanduan saya dari Pantai Timur ke Kuala Lumpur, saya ingin berkongsi satu cara berdoa yang mungkin tidak diketahui. Yang ini berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada amal soleh yang pernah dilakukan sebelum itu. Baik, sedikit ulang kaji. Apabila kita berdoa sememangnya, cara yang asas, cara yang lazim berdoa ialah meminta terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa direct ataupun berdoa langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sana ada juga satu cara lain untuk berdoa, yang ini kita berdoa dengan menggunakan perantara, dan ini disebut sebagai tawasul. Okay? Kita bertawasul apabila berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertawasul ini bukan kita boleh menggunakan apa yang kita nak secara suka-suka, kerana berdoa ini adalah satu ibadah, dan ibadah ini hendaklah berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Jadi tidak boleh membuat cara-cara perantara, cara-cara tawasul yang sendiri-sendiri, ataupun berdasarkan dalil-dalil yang diperselisihkan, dalil-dalil yang lemah. Namun hendaklah berdasarkan dalil-dalil yang sahih daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan jika dirujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ada 3 cara bertawasul. 3 cara bertawasul yang dibolehkan lagi disepakati oleh para ulama. Apakah 3 cara itu? Pertama, kita berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada nama-nama Allah. Okey, dalilnya ialah surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 180, dan surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 110. Okey, cara yang kedua ialah berdoa kepada Allah, dan kita pun turut meminta orang soleh lain yang masih hidup. Nah, ini penting ya. Yang masih hidup untuk turut mendoakan kita. Jadi kita pun doa, dan kita pun minta orang yang soleh untuk turut mendoakan kita. Dalilnya apa? Dalilnya surah Yusuf, surah ke-12 ayat 97, dan surah An-Nisa, surah ke-4 ayat 64. Dan cara meminta ni bukanlah diheboh-hebohkan di media sosial, tetapi kita menghubungi orang yang kita yakini kesolehannya, yang kita percayai kesolehannya, orang yang memiliki akidah yang lurus, orang yang berpegang kepada sunnah. Jangan pergi cari ahli bid'ah pula, dan kita khabarkan kepada dia hajat ataupun masalah kita, dan kita mintakan dia tolong mendoakan kita. Jadi ini secara peribadi ya, sebab pada masa kini menjadi satu kelaziman apabila seseorang itu ada sesuatu masalah atau hajat, dia menghebahkannya di media sosial seolah-olah mencari simpati daripada sesama manusia, seolah-olah mengadu kepada sesama manusia. Padahal cara yang betul ialah dia menghubungi secara peribadi kepada individu yang diyakini kesolehannya, yang diyakini akidahnya, dan secara peribadi meminta dia berdoa. Kerana pada zaman Rasulullah SAW, apabila di kalangan sahabat ada yang memiliki sesuatu cabaran atau masalah, tidaklah mereka berdiri di hadapan pintu rumah mereka dan mereka mewar-warkannya, mereka menghebahkannya di kalangan orang ramai tentang masalah mereka itu. Sebaliknya mereka pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW dan menceritakan masalah dan meminta baginda mendoakannya. Jadi itu cara yang betul. Okey. Jadi cara yang kedua apa tadi? Berdoa kepada Allah dengan turut meminta orang soleh yang masih hidup. Bukan yang sudah meninggal dunia ya, yang masih hidup, untuk turut mendoakan kita. Baik, cara ketiga. Cara ketiga inilah yang saya ingin kongsikan dalam video ini, yang ini kita berdoa kepada Allah melalui atau dengan menyebut amal soleh yang pernah kita lakukan. Okey, apakah dalil bagi cara bertawasul yang ketiga ini? Ia adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jika sahih Al-Bukhari, boleh rujuk hadis nombor 5517, atau penomboran Fathul Bari hadis nombor 5974.
Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 4926. Jika penomboran edisi syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, hadis nombor 2743. Okey, jadi pada kesempatan ini saya nak jelaskan cara bertawasul yang ketiga ini. Hadis yang saya sebutkan nombornya itu agak panjang. Jadi saya akan bacakan terjemahan untuk sama-sama kita renungi dan moga-moga dengan itu sama-sama kita dapat amalkan. Hadis yang saya akan baca ini adalah daripada lafaz Sahih Muslim. Daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda bersabda, maksudnya tak kala 3 orang sahabat dalam satu perjalanan, mereka ditimpa dengan hujan, hujan lebat, lalu mereka pun mengambil perlindungan dalam sebuah gua di sebuah gunung. Kemudian sebuah batu besar dari gunung tersebut jatuh di mulut gua dan mengurung mereka di dalamnya. Maka berkatalah sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain, unzuru a'malan amiltumuha salihatan lillah. Perhatikanlah amal soleh yang pernah kalian amalkan semata-mata kerana Allah. Fad'ullaha ta'ala biha. Maka berdoalah kepada Allah Ta'ala dengannya. La'allallaha yafrujuha ankum. Moga-moga dengan itu Allah akan membuka bagi kalian dengan amalan tersebut. Okey? Faqala ahaduhum. Maka berkatalah salah seorang daripada mereka, Allahumma innahu kana li walidani syaikhani kabirani. Okey? Jadi berkata salah seorang daripada 3 sahabat itu, dia berdoa dengan terlebih dahulu menceritakan amal soleh yang telah dia lakukan. Okay? Hadis ni panjang, saya baca terjemahannya lah seterusnya. Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai ibu bapa yang sudah sangat lanjut usia, seorang isteri dan anak-anak kecil yang aku jaga ataupun yang aku pelihara. Saat aku pulang ke rumah pada waktu petang, sambil membawa ternakanku kepada mereka, aku memerah susu. Aku biasanya memberi minum ibu bapaku sebelum anak-anakku. Suatu hari tempat aku mengembala amat jauh, sehingga aku hanya sempat pulang ketika hari sudah amat lewat petang. Aku dapati ibu bapaku sudah tidur. Aku memerah susu seperti biasa, membawa bekas berisi susu dan berdiri di samping ibu bapaku. Aku tidak suka membangunkan kedua-duanya dan aku pula tidak suka memberi minum anak-anakku sebelum kedua-duanya, sekalipun anak-anakku menangis di kakiku kerana kelaparan. Keadaanku dan anak-anakku berterusan sehinggalah fajar menyingsing ataupun sehinggalah fajar terbit. Kemudian beliau berdoa ataupun menyambung doanya itu, fa in kunta ta'lamu anni fa'altu zalika ibtigha'a wajhika fafruj lana minha furjatan narau minhas sama. Okay. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwasanya aku melakukan yang sedemikian itu semata-mata untuk mencari wajah engkau, maka bukakanlah bagi kami daripada pintu gua itu satu bukaan, yang dengan itu kami dapat melihat daripadanya langit ataupun cahaya langit. Sebab mereka sekarang ini dalam kegelapan, pintu gua telah ditutup dengan pintu kan. Mereka dalam kegelapan, jadi dia minta buka sikit supaya dapat at least dapat langit, dapat lihat cahaya dari langit ya. Fa farajallahu minha furjatan fara'au minhas sama. Maka Allah membukakan bagi mereka, maka Allah membukakan daripada pintu gua itu satu bukaan, sehingga mereka dapat melihat daripadanya cahaya langit, dapat melihat langit ya. Okey, itu doa sahabat yang pertama. Namun bukaan itu sedikit saja, tak cukup ya. Maka perlu pula sahabat yang lain juga berdoa dengan bertawasul dengan amalannya.
Maka berdoalah sahabat yang kedua bermaksud, Ya Allah, aku mempunyai seorang sepupu perempuan yang aku sangat sukakan kepadanya sebagaimana seorang lelaki sangat sukakan kepada seorang perempuan. Maknanya di sini sexually attracted. Maka aku meminta untuk melakukan hubungan dengannya, tetapi dia tidak benarkan sehinggalah aku dapat memberikan kepadanya 100 dinar. Maka aku pun aku pun menghimpun 100 dinar lalu mendatanginya. Maka tak kala aku berada di antara kedua kakinya, maknanya sudah pun siap sedia untuk melakukan hubungan seks, sepupu perempuannya berkata, qalat ya Abdullah ittaqillah wa la taftahil khatama illa bihaqqihi. Wahai hamba Allah, sepupu perempuan dia tu berkata, wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Ini adalah kiasan, maknanya ialah tidak boleh melakukan hubungan seksual itu melainkan setelah bernikah terlebih dahulu. Fakumtu anha, maka aku pun berdiri daripadanya, maka dia pun tak jadi melakukan yang sedemikian. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu zalika ibtigha'a wajhika fafruj lana minha furjatan fafaraja lahu. Lalu dia pun meneruskan doanya, aku melakukan, jika engkau mengetahui ya Allah bahawa aku melakukan sedemikian itu semata-mata untuk mencari wajah engkau, maka bukakanlah bagi kami daripada pintu gua itu dengan satu bukaan. Maka terbukalah bagi mereka, ya. Jadi batu itu bergerak sedikit lagi. Jadi sahabat yang kedua ni, amal yang dilakukan itu ialah dengan mengelakkan kemungkaran. Dia sudah pun hendak melakukan hubungan yang salah dengan sepupu perempuannya. Apabila diperingatkan oleh sepupu perempuannya untuk dia bertakwa kepada Allah, lalu dia pun membatalkan hajatnya yang salah itu, ya. Dan ini juga satu amal soleh yang dengan itu kita boleh berdoa dengannya. Namun bukaan itu masih tak cukup untuk mereka keluar. Lalu berdoa pula lah sahabat yang ketiga. Okey, berdoa pula sahabat yang ketiga, ya Allah. Okey, maksudnya, ya Allah, dulu aku pernah mengupah atau menggaji seseorang untuk mengerjakan sawah. Dan ketika selesai pekerjaannya itu, dia berkata, berikanlah hak saya. Maknanya bagilah bayaran, bagilah upah. Namun aku tidak dapat memberikan kepadanya haknya, sehingga aku pun merasa sangat bersalah. Dia tak ada duit nak bayar upah pula. Setelah itu, aku pun mengusahakan sawah itu, menanami bercucuk tanam di sawah itu, dan hasilnya aku guna untuk membeli beberapa ekor lembu dan mengupah beberapa penggembala untuk menjaga lembu itu. Setelah beberapa ketika, orang yang asalnya dulu yang diupah untuk mengerjakan sawah itu datang dan sekali lagi meminta upahnya, ya, dengan berkata, bertakwalah kepada Allah dan janganlah berbuat zalim kepada hak orang lain. Okey. Lalu aku pun berkata kepada orang itu, pergilah kepada lembu-lembu itu berserta dengan para penggembalanya dan ambillah semuanya, semua itu untuk kamu. Orang itu menjawab, orang yang asalnya mengerjakan sawah itu menjawab, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu bermain-main ataupun janganlah kamu berolok-olok. Sebab dia heranlah pula, aku ni nak minta upah mengerjakan sawah ni, kenapa pula nak bagi lembu-lembu dengan penggembalanya? Lalu sahabat yang ketiga itu berkata lagi, sesungguhnya aku tidak bermaksud untuk mempermainkan kamu. Okey, oleh kerana itu ambillah semua lembu itu berserta dengan para pengembalanya. Akhirnya orang tersebut memahami apa yang berlaku dan dia membawa pergi ke semua lembu itu. Lalu sahabat yang ketiga pun berdoa. Okey. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu zalika ibtigha'a wajhika fafruj lana ma baqiya fafarajallahu ma baqiya. Okey. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahawa aku melakukan sedemikian itu semata-mata untuk mencari wajah engkau, maka bukakanlah bagi kami apa yang berbaki, apa yang tinggal sikit lagi, ya, bentuk batu tu bergerak.
supaya mereka dapat keluar. Fafarajallahu ma baqiya, maka Allah pun membuka bagi mereka baki yang sikit tu sehingga mereka pun dapat keluar. Demikianlah hadis dengan lafaz daripada Sahih Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini kita dapat perhatikan bagaimana 3 orang sahabat mereka berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada amal soleh yang pernah mereka lakukan sebelum itu. Amal soleh ni bukan saja membuat perkara yang baik, tetapi juga meninggalkan perkara yang mungkar, sebagaimana yang kita telah baca daripada kisah sahabat yang kedua itu. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan hadis ini dah sama-sama kita dapat pelajari salah satu cara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini dengan bertawassul kepada amal-amal soleh yang pernah kita lakukan sebelum ini. Okey, jadi caranya macam mana? Caranya apabila kita memiliki sesuatu hajat, sesuatu cabaran, sesuatu masalah dalam rangka kita hendak berdoa, kita pilih satu amal yang pernah kita lakukan sebelum ini, dan amal itu hendaklah memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, ikhlas. Okey, syarat pertama ikhlas. Syarat kedua, ia menepati hukum syarak. Okey, jadi yang ikhlas ini sama-samalah kita tahu ia adalah satu syarat penting dalam apa 2 amal yang kita lakukan. Kita melakukan kebaikan kerana Allah, dan kita juga menjauhi kemungkaran kerana Allah. Tuan-tuan dan puan, dalam bab ikhlas ni, ia bukan sahaja dalam rangka melakukan kebajikan, tetapi juga dalam rangka meninggalkan kemungkaran. Kenapa saya berkata demikian? Kerana sebahagian orang ada yang meninggalkan kemungkaran, tetapi bukan kerana Allah, tetapi nanti apa orang kata. Sebagai contoh, saya bagi contoh. Katakanlah ada seorang ni, dia suka tengok gambar atau video pornografi, tapi dia melakukannya hanya apabila berseorangan. Apabila di pejabat misalnya, ada kawan-kawan, rakan-rakan sepejabat apa semua, dia tak berani melakukannya. Kenapa? Kerana dia takut kawan-kawan tengok, nanti apa pula dia orang kata. Jadi dia meninggalkan perkara mungkar itu, dia meninggalkan amalan melihat pornografi itu bukan kerana Allah, tetapi kerana orang lain. Nanti apa orang kata pula. Okey. Jadi ikhlas ini bukan saja dalam rangka melakukan amal soleh, bukan saja dalam melakukan kebaikan, tetapi juga dalam rangka meninggalkan kemungkaran. Jadi baik berseorangan atau di dalam suasana orang ramai, hendaklah kita meninggalkan kemungkaran kerana Allah dan bukannya kerana manusia atau apa-apa sebab yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita nak lakukan itu hendaklah menepati hukum syarak. Janganlah pula katakanlah amal soleh yang dia nak lakukan itu ialah ibadah. Jadi hendaklah ibadah itu bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat amal bid'ah. Okey? Jangan buat amal bid'ah, sebab amal bid'ah ini di dunia pun tidak bermanfaat, di akhirat pun tidak bermanfaat. Di dunia maksudnya ialah kita nak berdoa dengan bertawassul dengan amal itu pun tak boleh sebab ia adalah bid'ah. Di akhirat pun tak ada manfaatnya juga, sebab bid'ah ini hanya manusia yang menilainya sebagai hasanah. Allah dan Rasulnya tidak menilai ibadah tersebut sebagai hasanah, ya. Jadi baik dalam hal ibadah ataupun apa-apa lain, penting ia perlulah menepati 2 syarat, ya. Pertama ikhlas, dan nombor 2 menepati hukum syarak. Baik, macam mana nak doa? Saya bagi contoh. Katakanlah seseorang itu dia memang lazim berpuasa setiap hari Isnin dan Khamis, puasa sunat setiap hari Isnin dan Khamis. Lalu pada satu hari dia menghadapi suatu masalah ataupun dia memiliki satu hajat. Jadi dia ingin berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada amal solehnya itu. Lalu dia pun berdoa umpama, ya Allah, aku ini lazim berpuasa pada hari Isnin dan Khamis, dan aku melakukannya semata-mata kerana kamu, ya Allah.
Oleh itu ya Allah, bantulah aku dalam dalam apa jua hajat yang ataupun cabaran yang dihadapi. Dia boleh sebut ya. Meskipun dalam hadis tadi tu, para sahabat, para sahabat, 3 orang sahabat tu mereka menceritakan amal soleh masing-masing. Tetapi kita bila nak berdoa tak payah apa, tak semestinya pergi cari kawan, pergi cerita. Kita boleh seorang-seorang sahaja di sejadah ke dalam keadaan sujud ke, dalam keadaan tasyahud akhir sebelum memberi salam, atau sambil mendadah tangan kepada Allah, seorang-seorang kita bermunajat, kita berkomunikasi. Okey, direct antara kita dengan Allah. Tak payah nak kena cerita kepada orang lain. Ya Allah, aku selama ini lazim berpuasa pada hari Isnin dan Khamis semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, dengan amalan aku ini, ingin aku, bolehlah sebut apa hajat yang ingin dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jadi itu caranya. Bolehlah apa-apa amalan yang lain. Ya Allah, sebagai contoh, ya Allah, aku dahulunya menjaga ibu aku yang sudah tua. Aku memandikannya, aku menukar lampin dewasanya, aku menyuapnya makanan, aku apa-apa kebaikan yang kita buat sehinggalah beliau meninggal dunia, dan aku juga turut membantu untuk menguruskan jenazahnya sehinggalah selesai perkebumian. Dan ya Allah, aku melakukan semua itu semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, dengan amalan aku itu ingin aku meminta kepada Engkau sekian. Boleh juga kita berdoa dengan menceritakan satu perkara mungkar yang kita elak. Okey, ya Allah, sesungguhnya aku bekerja dalam satu kerjaya yang banyak perkara-perkara mungkar di dalamnya, tetapi aku telah berjaya mengawal diriku daripada terlibat sama, dan aku melakukannya semata-mata kerana takut kepada azab-Mu, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, dengan amal aku ini ingin aku meminta kepada Engkau sekian. Itu caranya ya. Jadi kita boleh sebut amalan baik yang kita lakukan ataupun amalan mungkar yang kita tinggalkan, dan kita berdoa kepada Allah dengan amalan tersebut. Okey, perkara lain yang saya nak cerita, kalau kita dengar hadis tadi tu, 3 orang sahabat ni mereka sebut apa? Ibtigha wajhillah. Okey, semata-mata untuk mencari wajah Engkau, ya Allah. Dalam hadis ini mahupun dalam hadis-hadis yang lain, kita biasa ataupun kadang-kadang kita jumpa lafaz mencari wajah Engkau, yang lazimnya orang terjemah kerana mengharapkan keredaan Engkau. Okey, akan tetapi di sisi salafus soleh, apabila hadis-hadis ini menyebut ibtigha wajhika, mencari wajah Allah, yang dimasukkan memang secara hakikatnya wajah Allah. Yang mereka maksudkan ialah mereka mahu dengan amalan tersebut mereka dapat memasuki syurga Allah. Tidak sekadar itu, mereka dapat syurga Firdaus. Tidak sekadar itu, tetapi apakah balasan, apakah ganjaran yang paling top, paling utama ketika di syurga kelak? Yang ini kita dapat melihat wajah Allah. Okey, di sisi ahli sunnah wal jamaah, kita manusia di hari akhirat kelak dalam syurga, kita akan dapat melihat Allah dengan sejelas-jelasnya, sebagaimana kita dapat lihat matahari tanpa ada awan yang melindunginya. Okey, ini berdasarkan hadis-hadis Nabi. Demikian juga ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi dalam hadis-hadis apabila kita baca ke ibtigha wajhika ataupun yang seumpama, jangan pula diubah kepada mencari keredaan Allah, tetapi terjemah sebagai harfiah, yang ini mencari wajah Allah. Bila orang tanya apa pula maksud itu, kita jelaskan bahawa dengan amalan tersebut kita bukan sahaja nak masuk syurga, tetapi dengan amalan itu kita nak memperolehi ganjaran yang terbesar di syurga kelak, yang ini dapat melihat wajah Allah. Okey, baik. Jadi inilah yang ingin saya kongsikan. Okey, jadi sekali lagi ya, sebagai poin penting di sini, kita hendaklah memperbanyakkan amal soleh, supaya dengan itu kita pun dapat berdoa sambil bertawasul kepada amal soleh itu. Kalau amal soleh kita ni sangat-sangat minimum, kita nak bertawasul dengan solat fardu, solat fardu selalunya akhir waktu. Kita nak bertawasul dengan solat-solat sunat, aku rasa macam tak pernah buat. Okey, yang aku buat pun hari Jumaat.
antara azan pertama dengan azan kedua. Padahal yang itu tak disyariatkan, tidak disunatkan sembahyang sunat pun. Okey, jadi kita nak bertawasul dengan apa ni? Dengan puasa sunat. Puasa sunat aku rasa tak pernah buat. Yang ada pun puasa 6 hari bulan Syawal. Okay, selepas raya itu pun tak sempat, aku 3,5 hari saja. Itu pun aku buat cara 2 dalam 1, nak shortcut. Tapi sekarang ni nak minta macam-macam daripada Allah pula. Jadi macam mana ni? Aku dulu jaga mak bapak ke tak juga? Aku ni selalu tolong orang ke tak juga? Jadi nak bertawasul dengan amal soleh apa ya? Jadi tuan-tuan dan puan, lazimkan diri untuk memperbanyakkan amal soleh, lakukannya kerana Allah dan apa yang selari dengan hukum syarak. Okey, jangan pula buat benda yang salah. Sebagai contoh, sebagai contoh ya, tadi saya sebutkan 2 syarat kan, ikhlas, nombor 2 selari dengan hukum syarak. Okey, tadi saya sebut contoh puasa. Okey, kita puasa ni kerana Allah ke kerana nak kuruskan badan? Macam mana tu? Okey, kita puasa ni kerana nak slim down ke kerana Allah kan? Kalau yang baca jenis yang baca lafaz niat tu memang sebut lillahi ta'ala, tapi Allah tidak mengira apa yang kita sebut dengan mulut, tapi Allah mengira apa yang ada dalam hati kita. Jadi kita puasa ni kerana Allah ke kerana nak kurus? Kerana Allah ke kerana nak slim down? Jadi pastikan kita membetulkan diri, membetulkan terlebih dahulu niat kita dalam beramal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah selari dengan hukum syarak. Janganlah berharap, hendak bertawasul dengan, hendak berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan zikir yang kita lakukan misalnya. Padahal zikir itu ialah hu hu hu, ha ha ha, hu hu hu, ha ha ha. Zikir tersebut tidak disyariatkan oleh Allah, tidak bermanfaat di dunia, tidak bermanfaat di akhirat. Jadi tak payahlah hendak bertawasul dengan amalan-amalan bid'ah seperti itu ya. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk kita berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada amal soleh, hendaklah kita memperbanyakkan amal soleh kita, hendaklah kita melakukan tu ikhlas kerana Allah, dan kita pastikan bahawa amal soleh itu benar-benar menepati hukum syarak, bukan pula amal soleh yang bid'ah ya. Dan bid'ah ini saya banyak kali sebut ya, bila disebut bid'ah, orang sebut bid'ah hasanah, ya Nabi tak buat, tapi Nabi tak kata tak payah buat. Okey, hasanah itu di sisi kamu saja. Okey, Allah dan Rasulnya tidak pernah menilainya sebagai hasanah. Okey, jadi moga-moga bermanfaat sebagai salah satu cara kita berdoa. Okey, dalam video ini sudah pun sampai ke Kuala Lumpur. Video ni bukan saya bawa laju, bukan saya memandu laju, bukannya saya fast forward video ini. Tak, ini apa yang disebut sebagai hyperlapse. Maknanya kamera saya DJI Action 3, saya guna hyperlapse mode, di mana dalam mode ini ia mengambil gambar. Dia ambil still picture setiap 5 saat satu gambar. Setiap 5 saat satu gambar. Kemudian softwarenya tu mencantumkan, menghubungkan semua gambar itu. Tak silap saya pada kadar 30 gambar satu saat, sehinggalah menjadi video sebagaimana yang sedang anda tonton sekarang ni. Jadi bukan saya yang pandu laju, bukan saya fast forward, tapi ini salah satu ciri yang ada pada kamera. Sebenarnya kebanyakan kamera pun ada, GoPro ada, dan sebahagian phone pun ada fungsi ini. Dan kamera ini dia action camera, jadi saya pasang di atas bumbung kereta lah. Okey. Baik. Sehingga sini sahaja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Nak tunggu sampai habis ke boleh saya stop sini? Boleh stop lah ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.